عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan berkumpul dalam siri majlis ilmu kita. Mudah-mudahan dia menepati ciri-ciri sebenar majlis ilmu lah. Kerana majlis ilmu ni kita datang dengan 3 maksud. Kita datang majlis ilmu ni, kita datang dengan 3 maksud. Dan 3 maksud inilah yang disebut tentang ataupun yang menjadi parameter, apa panggil, KPI kita dalam menjaga hati agar ia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kata menuntut ilmu ni kena ikhlas. Apa maksud kena ikhlas dalam menuntut ilmu? Dia kena ada 3 maksud ni. Yang pertama, maksud kita belajar ilmu ni adalah untuk mengangkat kejahilan dari diri. Kalau orang kata kenapa kita belajar? Kamu nak belajar sampai orang panggil kamu ni orang alim. Oh, bukan semua orang belajar nak jadi ulama. Bukan. Kita belajar ni bukan nak jadi ulama. Kalau nak jadi ulama sehingga orang kenal kita sebagai alim, yang tu, kalau kita rujuk kepada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kan ada 3 golongan pertama yang akan diadili di hari kiamat. Salah satunya dibawa seorang lelaki yang belajar, mengajar dan mengaji Quran. Bila ditanya kepadanya tentang nikmat yang Allah bagi kepada dia, dia mengaku. Lalu Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi ni? Lalu dia kata apa? Aku belajar dan aku mengajarkan ilmu keranamu, dan aku mengaji Quran. Dia kata keranamu. Lalu dia jawab, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu buat begitu agar dikenali sebagai alim, qari. Jadi jangan kita belajar nak jadi alim. Pertama kita belajar nak angkat kejahilan daripada diri kita. Banyak sebenarnya benda kita tak tahu. Dalam hidup kita ni banyak sangat benda yang kita tak tahu. Dari sudut solat kita, puasa kita, ilmu ni banyak, luas, lautan yang luas. Jadi kita belajar pertama nak angkat kejahilan daripada diri kita. Bukan sebab nak tunjuk, bukan sebab nak jadi orang alim, bukan sebab nak berdebat dengan orang, bukan nak suruh kita ni kata orang lain tak tahu, kita tahu, nak berbangga-bangga, tak. Pertama sekali nak angkat kejahilan daripada kita. Itu nombor 1. Nombor 2, kita belajar ni tujuan apa? Nak mendekatkan diri kepada Allah.
Kerana menghadiri majlis ilmu atau belajar ni salah satu daripada ibadah. Salah satu dari ibadah. Dan duduk belajar satu ayat Quran, duduk belajar satu hadis Nabi lebih baik daripada salat. Daripada salat 2 rakaat. Dan makin kita belajar, makin Allah permudahkan jalan menuju syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu, Allah permudahkan dia jalan menuju syurga. Yang ketiga, tujuan kita belajar adalah untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Jadi kita pergi belajar nak tahu hak mana sebenarnya hak betul. Sebab kebenaran ni dia tidak datang dengan terhidang. Ataupun kita tak boleh kata semua yang datang kat kita tu kebenaran. Macam kita dengar tengok dalam WhatsApp kita kan. Macam-macam benda sampai kat kita dalam WhatsApp. Baru ni orang duk share satu video orang duk tawaf dekat Kaabah. Pakai serban putih, baju putih. Ni tengok ni orang Wahabi ni dah benarkan Yahudi tawaf dekat Kaabah. Dia pun share. Kita pun semangat. Apa ni Wahabi ni? Kita pun share bagi tahu kat orang. Dah dapat video tu? Tak dapat. Siapa yang tak dapat memang orang soleh lah. Tapi tahu kan cerita tu kan? Orang kata Yahudi ni dah tawaf dekat Kaabah. Ini semua Wahabi punya pasal. Marah sungguh dia kat Wahabi. Rupa-rupanya bila selidik, video tu dah tersebar 2017 lagi. Video pun video lama. Sekarang ni dia pakai baju biasa. Orang pakai baju biasa boleh ke tawaf dekat Kaabah? Sekarang ni tak boleh. Sekarang ni hanya orang buat umrah je boleh dekat tu. Yang kedua, kita tak nampak pun orang pakai mask. Tu memang video lama, 2017 dah ada dalam YouTube. Satu. Yang kedua, orang tu bukan orang Yahudi, orang Turki. Baju beg Turki kita hak pergi umrah, kita tahu tengok beg orang Turki tu kita tahu orang Turki. Baju putih, laki pun putih, perempuan pun pakai baju putih, beg dia pula besar macam tu. Ada lambang warna-warna merah-merah sikit. Beg umrah orang Turki. Dan memang kat Turki, rupa-rupanya tu bukannya ada tu adalah zikir orang tarekat, orang sufi. Tu tak tengok orang sufi. Tahu pula dia tengok orang sufi tu buat dia kata Yahudi. Memang amalan sufi yang melampau lah. Amalan sufi yang sesat tu memang kalau tengok mirip dengan amalan Yahudi. Duk main duk duk zikir gapo lagu tu. Tapi maknanya apa? Daripada 10 cerita yang sampai kepada kita melalui media sosial, nisbah dia mengikut kajian hanya 2 yang benar, 8 palsu ataupun berita bohong. Termasuklah berkaitan dengan agama. Orang duk sebar kat kita WhatsApp macam-macam cerita. Betul ke tak betul? Maka kita kena belajar untuk tahu kebenaran. Di saat kita terima sesuatu, nak tahu benar ke salah, kita kena ada kayu ukur dia. Apa kayu ukur kebenaran? Kena bandingkan dia dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Barulah kita tahu. Minggu lepas kan saya cerita ada seorang tu
Dia cerita seorang wali Allah ni, wali lah pada dia lah. Dia hafal Quran 15 juzuk, kemudian dia mimpi jumpa guru dia ludah dalam mulut dia. Bangkit-bangkit daripada tidur, ingat Quran 30 juzuk. Kita dengar kelakar, tapi orang percaya. Hebat tu wali tu. Macam mana kita nak tahu cerita tu betul ke salah? Pertama kita tanya dulu sanad dia, siapa dia bagi tahu cerita ni? Ustaz bagi tahu ni. Orang yang dipanggil ulama di kalangan pengikut dia. Tapi bila kita tanya ustaz tu, mari mana cerita ni? Dia berkata, hamba pun tak tahulah cerita ni betul ke tak betul. Nak percaya, tak percaya sudah. La ilaha illallah. Tak layak ustaz kecek macam tu. Nah, kita bagi bola tanggung, suruh anak murid ikut demo lah nak percaya kata. Habis tu kerjanya ustaz ni gapo? Siapa yang hanya bagi tahu je lalu depan mulut dia, tak tahu betul ke salah, tiba-tiba benda hak dia bagi tahu tu palsu, maka dia salah seorang daripada orang yang berdusta atas nama Nabi. Kalau hadis tu hadis palsu, dia tak reka orang bagi tahu, dia pun sebar forward ke orang, dia cerita ke orang tanpa tujuan untuk memberi nasihat bahawa benda tu palsu, maka dia salah seorang daripada orang yang berdusta atas nama Nabi. Tapi ni bukan hadis, ni cerita je, dia kata. Okey, baik. Cerita pun kita kena banding juga. Banding dengan Quran, banding dengan hadis. Logik ke tak orang hafal Quran ni dengan ludah dalam mulut dia, mimpi je, bukan ludah betul, dengan mimpi ludah dalam mulut dia boleh hafal 30 juzuk. Jaya, betul ke tak betul? Bandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni, waktu Nabi terima Quran dengan Jibril, macam mana cara dia? Quran ni dia datang dengan manhaj talaqi. Orang ngaji Quran, dia kena talaqi. Apa maksud talaqi? Tok guru baca, anak murid dengar. Kemudian anak murid baca, tok guru semak. Dia ambil secara mulut ke mulut. Maknanya talaqi. Sebab tu Jibril mari baca kepada Nabi, Nabi pun ikut Jibril baca. Sampai Allah Ta'ala tegur, jangan laju sangat, jangan gopoh. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jangan cepat-cepat kamu nak ikut Jibril kerana takut lupa ni, jangan. Dengar dulu apa yang Jibril baca, kemudian baru kamu baca. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami, kata Allah, yang akan jadikan kamu ingat. Setahun Nabi Muhammad ambil secara talaqi. Mari Tok Syekh dia ambil dengan mimpi. Memang mengaguklah. Tapi kalau kita tak belajar, kita tahu tak nak bezakan yang mana benar, yang mana salah. Apa ramai orang percaya dengan cerita palsu. Saya bagi contoh ni banyak tepat ni, supaya nak suruh faham. Kadang-kadang mungkin orang yang dengar live ni, dia dengar sama je ustaz cerita, memanglah. Tapi orang yang tak dengar live ni, dia mari kuliah. Jadi mungkin dia tak dengar lagi. Jadi kita bagi tahu bahawa ini kepentingan kita belajar. Nak tahu benar, bukan ikut ustaz tu saja tak. Kena kembali bandingkan dia kena dengan kayu ukur kebenaran kita, iaitu Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ambil dengan talaqi, dia ambil kot mimpi. Lepas tu siapa dia nak cek bacaan dia kalau gitu? Celak-celak mata dia ingat 30 juzuk Quran. Siapa dia cek bacaan dia? Siapa dia tasmi' dia? Makhraj dia betul ke tak betul? Hak tu kadang-kadang kita tengok baca Quran pun merapu ikut dan baca. Rupanya dia mau ikut mimpi kali. Jadi penting kita belajar. Belajar nak tahu kebenaran ni sangat penting. Zaman kita, Allahu Akbar, banyak sangat benda. Saya juga bagi contoh baru ni benda. Kalau kita orang lelaki lah, pergi semaya Jumaat, waktu imam baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, orang pun pakat tanda tangan belakang.
Dulu orang tak ada, sekarang ni orang tak ada tangan. Kita tanya, betul tak ada ke atau betul tak ada? Bila kita rujuk hadis Nabi, oh baru kita tahu. Nabi waktu baca khutbah, Nabi tak angkat tangan berdoa. Nabi baca khutbahnya biasa. Kan? Jadi kita ni nak tahu betul tak betul, kita kembali kepada Quran dan juga sunnah. Jadi hari ni banyak sangat amalan-amalan pelik yang diajar. Amalan pelik ni, nak tidur baca bismillah 41 kali. Mari mana amalan ni? Siapa yang ajar? Sedang hak Nabi ajar, baca 3 qul, baca ayat kursi, baca amanah Rasul, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tu sebagaimana Nabi kita panggil zikir Fatimah tu. Kan? Baca doa macam bismikallahumma amutu wa ahya. Macam-macam lagi ada. Tiba-tiba tok mari baca bismillah 41 kali. Kok mana? Jadi kita nak tahu benar atau salah tu, kayu ukur kita mesti kembali kepada Quran dan sunnah. Dia kadang-kadang amalan hak biasa, hak pelik-pelik ni, dia bukan mari dengan tata cara amalan yang pelik saja, tak. Dia mari dengan package fadilat yang melampau. Kalau buat macam ni, kelebihan dia macam tu. Buat macam ni, kelebihan dia macam ni. Package hak buat lagi tu, oh dahsyat tu. Macam kita kata zaman dulu lah, hadis solat tarawih tu kan. Solat tarawih malam pertama, pahala dia sekian. Solat malam sekian, pahala dia lebih banyak daripada pahala para nabi, para malaikat hak di langit dan bumi. Oh, pada sembahyang tarawih satu malam tu lebih baik daripada Rasul jadi. Melampau. Bila kita cek balik, rupanya kelebihan hak setiap malam dalam solat tarawih tu palsu. Hadis apa ke tak ada hadis, orang reka secara palsu. Kalau kita tak belajar, kita tahu dah. Kita duk percaya je. Jadi penting kita belajar. Dan bila kita ada cukup 3 KPI inilah, barulah kita boleh kata insya-Allah kita usaha jaga agar kita ikhlas dalam belajar. Tu pun belum pasti. Tengok hari akhirat nanti Allah Taala kata, mu kata je. Pada hati kamu tu memang nak puja pada pujian, sudah. Dalam hati ni kita serah pada Allah dah lah. Mulut boleh kata, macam kita semayang lah. Berapa ramai orang semayang ni, dia kata dia ikhlas. Bukti dia, jangan kira sebelum solat tu kan, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan ma'muman. Hujung tu dia kata apa? Lillahi ta'ala. Dia solat ni untuk Allah. Dia kata je dia lillahi ta'ala. Kadang-kadang setengah tu letak dulu lagi lillahi ta'ala. Mana aku buat ni kerana Allah. Lillahi ta'ala usalli, sambil-sambil bertepiah ni. Lillahi ta'ala usalli. Kata di mulut lillahi ta'ala, dalam hati betul ke kerana Allah? Nah, yang tu masalah dia. Jadi kita ni kena belajar. Belajar. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk menemui kebenaran yang sebenar. Okey, jangan berhenti untuk belajar. Daripada buayan sampai ke liang lahat. Okey, jangan berhenti. Dan kerana apa tak pernah berhenti? Kerana kebenaran tak pernah habis. Kita belajar. Dan kadang kita belajar bukan nak jadi ustaz, saya belajar lama dah, tak pandai-pandai. Betul lah, sebab kita belajar bukan nak jadi alim. Tapi kita belajar nak angkat kejahilan. Waktu kita nak semayang, kita tahu, ustaz ajar kena semayang macam ni. Memang taklah kalau saya kata hari ni saya ustaz tak dapat datanglah kelas. Ni tak salah seorang pelajar kita paling senior tolong mengajar. Dia pun sudah. Pakat tak marilah kau kelas gitu. Takut suruh mengajar. Betul tak? Sebab kita bukan mengajar, nak belajar, nak mengajar. Kita nak untuk cukup diri kita sendiri. Alhamdulillah. Tak apa, belajarlah sampai akhir hayat kita. Pasal apa? Andai kata kita tak kena tiga-tiga tu, kurang-kurangnya kita angkat kejahilan daripada diri kita, atau sekurangnya kita tahu ataupun kita dapat pahala sebab datang belajar, atau kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Okey dah.
Betul tak? Tapi kena tahulah asas kita nak kembali kepada kebenaran bila kita selisih pendapat. Ustaz ni kata A, ustaz tu kata B. Mari ustaz 3 kata C. Kalau kelas 4 minggu sebut 4 kali seminggu 4 orang ustaz cakap benda lain-lain belakang. Kita pun pening mana satu. Kalau khilaf tu tanawu', maknanya khilaf yang pelbagai. Tak apa. Takut khilaf tu tadad. Khilaf yang bertentangan. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Khilaf yang bertembung. Yang tu pentingnya kita. Di saat itu tempat kita kembali mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa? Sebab itu sahaja yang tidak ada pertikaian pada kebenaran dia. Dan itulah juga yang Allah Ta'ala perintahkan kita. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kamu berselisih pendapat dalam sesuatu, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab kita sekarang ni dunia yang penuh dengan cabaran. Hari ni saya tengok dalam video ada ustaz tu ajar, kalau tak nak bagi kereta aksiden atau motor kemalangan, buka cover set motor tu, ambil paku sebatang, tulis dekat motor tu 2468. Lepas tu tutup balik cover set tu. InsyaAllah motor tu tak kemalangan. Ustaz ajar ni. Bagi real ni, saya bukan rekod cerita tu. Boleh tengok dalam Facebook pun ada keluar. Famous pula tu ustaz tu. Kita malah sebut nama sebab kita bukan nak marah ke ustaz tu, tapi kita nak ingatkan tentang amalan tu. Masyarakat kita ni kalau kita kata syirik, dia kata Allah ustaz ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Kita semua takut kepada Dajjal, betul tak? Tapi ada benda yang Nabi lebih takut terhadap umat dia daripada Dajjal. Apa dia yang Nabi lebih takut? Syirik yang tersembunyi. Bukan syirik kita panggil syirik kecil, syirik besar. Tak. Nabi sebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik kecil ni salah satu nama dia kita panggil syirik tersembunyi. Syirik besar ni kita panggil syirik jali, syirik nyata. Syirik nyata ni tengok orang semua berhala, kita nampaklah benda tu syirik. Tapi syirik khafi ni syirik tersembunyi. Bila kita kata benda ni syirik, dia marah pula kat kita. Oh, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Dia tak nampak benda tu syirik. Sebab apa? Sebab tersembunyi. Sebab tu Nabi kata tersembunyi. Kalau benda yang nyata nampak di mata syirik, tak jadilah tersembunyi tu. Semua orang tahu. Pergi sembah patung berhala, syirik. Semua orang tahu. Tapi yang Nabi bimbang ialah syirik yang tersembunyi. Orang tak tahu. Sehinggalah bila dia rujuk Quran, dia belum rujuk hadis, rujuk kepada amalan sahabat, rujuk kepada alim ulama, barulah ulama kata benda ni syirik. Kalau dah tulis dekat motor, ambil paku tulis 2468, tutup cover set, kemudian dengan tu kita harap motor kita ni selamat tak aksiden. Minta dengan siapa? Ustaz ni mengajar ni. Tu hak kes hak baru ni, hak kes budak-budak UPNM tu. Hak mati kena bunuh tu. Sebab apa mati kena bunuh? Sebab ayah dia tu bagi kat tahu, dia kata, anak ni kata ayah dia ni boleh tahu kalau orang curi barang, siapa curi. Tanya kawan ni, ayah dia tanya. Budak ni tanya ayah dia, siapa curi laptop kawan dia. Ayah dia pun bagi nama Zulfarhan kan budak tu. Zulfarhan. Nya bantai budak tu sampai mati. Hak bagi nama ni siapa? Ustaz. Syirik tersembunyi, tak nampak. Bila kita kata benda ni syirik, oh ustaz ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Kita nak ingatkan masyarakat,
kepentingan benda ni. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kita selamat. Benda-benda macam ni kalau dianggap enteng, remeh, masyarakat akan tu baru satu kes. Berapa ramai bomoh yang duduk dengan di atas pakaian ahli agama. Tilik nasib benda tu, tilik benda tu, nampak benda ni, khaitu macam ni. Orang kena sihir, dia pergi ubat-ubat muntahu, siapa bagi kamu sihir? Dia sebut nama fulan. Kawan tu pula bergaduh dua orang ni. Padahal orang tu boleh jadi betul, boleh jadi tidak pun dia bagi nama tu. Syirik. Tapi bila kita sebut syirik, sikit-sikit syirik, ustaz ni sikit-sikit syirik, Wahabi ni. Dia bagi nama gitu je. Betul. Isu dia bukan soal nama atau label. Isu dia sifat, profiling. Ulama dulu kan kita dah sebut sebelum ni. Kita kena profile ustaz, profile, buat profile. Ustaz ni mengamalkan amalan syirik, kita tak boleh ambil ilmu daripada dia. Biarlah dia tu siapa, nama dia macam mana. Orang ni datang, dia ajar hadis-hadis Nabi, dia datang guna ayat Quran, dia datang, ni ustaz ni kita boleh ikut. Biarlah nama dia gapo pun. Buatlah profiling. Ni dak ustaz ni ramai follower, aku nak ikut dia. Ustaz ni tak ada follower, tak nak ikut dia lah. Ustaz ni sedap cakap dia, gelap ketawa. Kalau kita ikut kelas dia, happy, seronok. Ramai orang hadir kelas dia. Padahal kita pergi punya nak jumpa kawan-kawan je. Jadi jumpa kawan-kawan tak masuk daripada 3 perkara sebab kita ngaji ilmu tadi. Kalau mari majlis ilmu apa? Tahu aku nak jumpa kawan-kawan. Itu yang kita dapat. Ilmu ni dibina di atas Quran dan As-Sunnah. Syiriknya benar. Nabi paling takut. Lebih Nabi takut terhadap umatnya daripada Dajjal. Syirik yang tersembunyi. Dinamakan tersembunyi sebab apa? Sebab orang tak nampak dia syirik. Mari semua dia kata, panggil madad ya Husain, tolong kami wahai Husain, tolong kami Husain. Bila kita kata syirik benda tu, dia kata syirik ke mana? Kita bagi. Kita tahu sangat Allah yang memberi. Tapi kita doa tu supaya Husain tu jadi wasilah antara kita dengan Allah. Dia ada sama buah dia punya kilah. Kita tegur macam ni, dia tepih kau ni, tepih. Kena faham. Kalau dah sebut nama, minta tolong kami wahai Husain, walaupun yang dimaksudkan cucu Nabi, tapi ayat minta tolong tu, doa tu sebut Allah ke sebut Husain? Itu dah jadi minta dengan selain Allah. Kalau kamu kata, ya Allah, dengan kasih sayangmu terhadap Husain, bantulah kami, itu lain sikit. Tapi tu pun masih lagi kita kata tidak diajar begitu oleh Nabi SAW. Maka kita kata jangan hati-hati, takut-takut tergelincir ke dalam syirik. Ustaz, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Itu ni amalan kita banyak sangat. Tabur berah pulut kuning lah. Tabur berah pulut kuning. Lalu tepi pokok besar, minta izin tok nenek tumpang lalu, minta izin cucu nak tumpang lalu. Syirik ke tak syirik? Mu takut siapa? Bila kita kata syirik, sikit-sikit syirik ustaz ni, tak ada modal lain. Mulut dia kalau dia dengar syirik cerita dia. La ilaha illallah. Memang kita nak bagi nasihat, kena laku tu lah. Kita sebenarnya bila kita sebut syirik, sebalik daripada sebut tu sebenarnya ialah mengajak manusia kepada tauhid. Tinggalkan syirik adalah maksud dia mengajak manusia kepada tauhid. Tinggalkan bid'ah, maksud dia ajak manusia kepada sunnah. Tu dia lawan, dia punya lawan dia, teregu dia macam tu. Bila kita ajak kepada benda syirik, maka orang tu kalau dia ajak kepada syirik, dalam masa yang sama dia menafikan tauhid. Kalau dia hidupkan benda bid'ah,
dia akan matikan sunnah. Dia kelaziman dua tu tak boleh lagi dah. Sebab tu Ibnu Mas'ud kata tidak dihidupkan satu bid'ah melainkan matinya satu sunnah. Kalau kita sebut buat bid'ah, jangan buat bid'ah. Kita sebenarnya bukan nak memerangi bid'ah sangat. Tak. Fokus yang lebih utama ialah nak mengajak manusia kembali kepada sunnah. Tapi orang tak nampak yang tu. Dia kata, ustaz ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah. Pasal dia nak guna label tu. Hak dia tak nampak apa dia? Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Inilah jalan selamat. Kebenaran yang kita sebut, cari kebenaran dalam majlis ilmu, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Inilah dia metodologi mengambil ilmu oleh ahli sunnah. Ahli sunnah tu kan ahlu hadis. Nama sunnah tu hadis. Ni royak cerita ahli sunnah wal jamaah, jangan kira hak amalan hak dia bagi ijazah kepada orang tu tak ada satu pun atau kebanyakannya tidak bersumber kepada sunnah Nabi. Habis tu macam mana nak gelar ahli sunnah? Semangat jangan kira, oh inilah dia pejuang kita ahli sunnah wal jamaah. Tengok hak dia ijazahkan kepada anak murid dia, mana dia amalan hak sunnah Nabi? Tak ada. Banyaknya amalan hak ikut selera hawa nafsu ataupun ikut daripada tok-tok guru dia yang tidak bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena hati-hati apabila kita mencari ilmu. Ikhlas ni kena pergi ketiga tadi. Nak angkat diri, nak angkat kejahilan daripada diri kita. Bukan nak debat dengan orang, tak. Saya kalau orang ajak berdebat kita pun tak nak, tak pandai. Pasal apa? Kita ni otak kita kalau orang kata ni nak boleh kau terima jawapan kena tunggu 2-3 minit tunggu saya fikir kejap. Balik rumah tu baru tak, oh gitu pun je tadi. Kalau aku jawab macam ni tak apa. Otak kita tu tidak dibina untuk berdebat. Tapi kalau untuk mengkaji, bagi satu soalan, kita balik, kita study 2-3 hari, kadang-kadang seminggu, kita buka kitab, baru kita jumpa, inilah keputusan dia. Lain mengkaji dengan berdebat. Berdebat ni orang memang otak dia bagi sing, wakilah ada semua, macam orang bersilat. Kita ni dah, kita bukan nak debat, tak erti pun. Tapi kalau cari bagi satu persoalan, apa hukum sekian dan sekian, kita kata bagi saya waktu, saya kena buka dulu kitab. Kita balik buka kitab, hadis Nabi, kumpulkan gini, buat perbandingan. Itu cara kita. Kalau debat ni orang nak tengok siapa menang, siapa kalah, sedap dia tu jawab, oh memang mati kaki ustaz depan dia, oh sedap lah. Tapi kebenaran bukan dengan cara begitu. Kebenaran ni kita dengar, kita banding, baca ayat Quran. Berapa hujah Al-Quran yang ada, berapa hadis yang ada. Ulama mana yang sokong kenyataan ini? Kalau setakat kita kata ulama kata, sedap bahagia kita lah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak baca lagi kitab hari ni. Tapi semangat tu sebab kesian kepada masyarakat. Sebab sehari 2 hari ni timbul macam-macam cerita. Jadi saya berasa terpanggil untuk nak ulang balik pada masyarakat, pada kita semua tentang apa tujuan sebenar kita belajar. Jangan kerana kebenaran tu, benar tu asal sebab ustaz kita kata, kita pun kata benar. Sebab sama dengan kumpulan kita, kita pun kata benar. Malah kita tak tegur pun benda salah sebab dia tu geng sama dengan kita. Benda yang saya sebut tadi, fitnah-fitnah dalam masyarakat, fitnah dari sudut amalan tadi. Hafal Quran dengan ludah, minta keselamatan dengan nombor, amalan baca, nak tidur baca bismillah 41 kali. Benda ni real case, bukan saya reka cipta tak. Tuan-tuan boleh rujuk, ada dalam YouTube. Bukan kita yang tu, ustaz tu yang anak murid dia yang upload. Kalau kita ni potong-potong video dia, boleh juga kita kata ustaz kita ni manipulasi tak? Tak, yang upload dia orang tu sendiri dia upload. Kita dengar, la ilaha illallah. Tapi masalahnya ialah
Kita memerlukan ramai kalangan orang yang boleh berani tegur. Tapi orang tak berani tegur bila ni kumpulan yang sama ni. Tak boleh tegur lah, ustaz ni ustaz kita ni. Mana boleh macam tu? Kebenaran ni tidak ditentukan dengan kumpulan. Kalau dah nama kumpulan tu, nama dia ta'assub lah. Ta'assub. Ta'assub ni yang menyebabkan Abu Jahal tak nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ta'assub qabilah. Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Dia daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni dia apa? Rival ke panggil? Rival kan? Rival kepada Bani Hashim. Dia dalam kabilah Quraisy. Kaum Quraisy tu ada kabilah-kabilah pula kan. Ada Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani lain. Jadi Bani Abu Jahal ni bukan pak saudara Nabi. Hak pak saudara Nabi tu Abu Lahab. Abu Jahal ni bukan pak saudara. Abu Lahab tu betul pak saudara Nabi. Tapi Abu Jahal ni dia pada Bani lain, Bani Makhzum. Nabi Muhammad ni Bani Hashim. Dua ni dia tembung. Jadi Abu Jahal ni dia tak nak terima kebenaran Nabi Muhammad, bukan sebab dia tak tahu benda tu benar. Dia ni siapa pekat pergi curi-curi dengar Nabi Muhammad baca Quran. Kerana dia seronok dengan Quran, dia tahu Quran tu benar. Tapi yang menyebabkan dia tak nak terima dakwah Nabi adalah sebab Nabi Muhammad ni bukan geng kabilah dia. Bukan kabilah Bani Makhzum. Walaupun sama-sama Quraisy dah tu, tapi oleh kerana dia bukan Bani Makhzum, aku tak nak dengar dia. Itu tak apa, ta'assub lah. Kerana geng kita kata benar. Kalau bukan dari geng kita yang benar pun, kita kena kata salah. Natijah akhirnya siapa rugi? Kita sendirilah rugi. Natijah akhirnya kita yang rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman fitnah. Bila saya kata 2 daripada 10 berita yang kita dapat daripada WhatsApp ni adalah betul, 8 daripadanya adalah berita palsu, ini berdasarkan data kajian yang dibuat. Cabaran kita seterusnya ialah di akhir zaman ni kita menentukan kebenaran bukan dengan Quran dan Sunnah. Kita tentukan kebenaran macam kita nak pergi kedai makan. Cari kedai makan, nak tahu sedap atau tak sedap, kita buka telefon. Kita tengok apa? Kita tengok review dia. Mana yang orang like ramai, yang itulah kita pergi. Tahu tak? Di akhir zaman ni, ustaz pun orang akan nilai berdasarkan review. Ustaz ni ramai follower dia, aku nak dengar dia. Ustaz ni sikit follower dia, tak handsome. Kalau handsome ramai ustaz mari. Ustaz kena cukur janggut baru handsome sikit baru ramai datang. Ni kalau handsome ramai, kalau ramai follower dia, ustaz itulah yang betul. Walaupun konten dia tu Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, ataupun dia menyeleweng daripada yang benar. Orang hanya lihat, ustaz ni ramai, tengok video dia 100,000 orang share, orang review. Tak ustaz ni menipu. Ni dia ustaz ni tak kenal dia ni aku. Ni ustaz baru nak up ni. Ada juga ustaz baru nak up dia. Padahal hak jo komen tu baru belajar, ustaz tu ngaji siapa kau kitab-kitab dah baca. Hak jo komen tu main Facebook yang banyaknya. Dia kata ustaz baru nak up. Lepas tu dia tu. Jadi apa kelompongan yang ada ialah kita tak tahu menilai kebenaran berdasarkan Quran dan hadis. Kita menilai berdasarkan populariti, berdasarkan follower yang ramai, berdasarkan wajah yang handsome, mungkin atas dasar kenegerian. Ustaz ni kecek Kelantan, aku Kelantan, tak ustaz ni aku nak dengar juga. Yang mari ustaz Penang pula, aku kalau dengar ustaz Penang bau, aku nak ikut.
Kalau Kedah kena Ustaz yang Syamsuri, tu baru betul. Kalau setakat bahasa-bahasa ni tak minat. Dia tak ada, dia nak ke negeri. Jadi kebenaran tidak lagi ditentukan berdasarkan hujjah. Itu cabaran kita lah. Tapi kena belajar. Apa tips yang kita nak kena buat? Saya dah sebut minggu lepas, profilingkan ulama. Kan? Ingat lagi tak? Kau tak sebut lagi? Belum? Banyak sangat. Tak ingat ke mana. Ulama hadis dulu, dia menghadapi benda yang sama. Kita kena ingat, hadis ni nak sampai kepada kita, senang ke susah? Susah. Hadis ni nak sampai kepada kita, jarak masa dia 1400 tahun. Atau zaman ulama-ulama dulu, ratusan tahun beza dia dengan Nabi. Sedang zaman tu ajaran-ajaran pelik ni keluar. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Syiah, ada macam-macam. Zaman tu lah puak-puak batiniyah ni mula muncul. Setiap orang tu mendakwa amalan dia, ajaran dia yang hebat dan betul. Maka zaman tu wujud hadis-hadis palsu. Golongan ta'assub mazhab, rekod hadis-hadis palsu. Geng Imam Syafi'i rekod hadis tentang kelebihan Imam Syafi'i. Geng apa tu geng hak tak betul lah, bukan hak betul ni. Kita sebut rekod hadis palsu, bantai pula Imam Syafi'i. Peniaga pula masa tu rekod hadis-hadis. Betul. Waktu saya dulu, saya belajar kuliah hadis. Saya bukan ahli hadis, tapi saya pernah belajar dalam kuliah hadis. Bukan ahli hadis ni, tapi rajin belajar dalam kuliah hadis. Salah satu subjek kita ialah al-wad'u wal wadda'un. Hadis palsu dan pereka hadis palsu. Hadis palsu dan penciptanya, bahasa kita lah. Salah satu daripada sebab dia reka hadis palsu adalah unsur perniagaan. Dia jual terung ya tuan-tuan, dia terung ya. Waktu dia ngapain terung, tuan-tuan belilah terung ni Nabi SAW bagi tahu kelebihan terung dia adalah untuk apa dia makan. Kalau kita niat terung ni jadi ubat, insya-Allah jadi ubat. Bazinjan lima ukilalahu. Hadis Nabi kata terung ni untuk apa dia dimakan sesuai dengan niat. Ada dalam silibus kita orang reka hadis palsu sebab nak jual terung. Tuan-tuan jangan itu, tengok orang tepi jalan tu silap-silap memang keluar lagu tu daripada mulut dia. Tuan-tuan, ni ubat ni, ni pemakanan sunnah ni. Sunnah kok mana Nabi buat lagu tu? Macam kita hari ni kan declare ni pemakanan sunnah. Sebut saya Nabi makan macam tu ke sunnah dia? Campur semua sekali buat satu jus sunnah Nabi. Betul kan Nabi buat lagu tu? Palsu mana ada. Apa tu sauda Nabi makan macam mana? Zaitun Nabi macam mana? Madu Nabi macam mana? Tak ada pernah Nabi kata letak 4 ramuan, 7 ramuan, 10, 13 ramuan jus sunnah. Kemai. Sebaik tak sebut hadis Nabi bawah tu. Ada seorang ustaz tu dia pergi jual, dia pas kuliah, saya ngelip kepala. Ni trend kadang-kadang ustaz pun dia jual dalam kuliah. Dia kata, tuan-tuan, saya ni bawa barang je yang kempennya Nabi. Baca hadis Nabi tentang kebaikan habbatus sauda, kata Nabi kempen produk dia. Malah saya nak sebut orang ni pelik tuan-tuan, pelik. Sampai tahap tu dia boleh kata. Ni saya dengar dengan telinga saya sendiri. Di sebuah surau. Dia kata saya ni bawa barang je Nabi SAW yang kempen. Pasal dia jual habbatus sauda, dia pun baca hadis tentang kelebihan habbatus sauda. Nabi tak kempen pun produk kamu. Dan hak kamu buat tu dimarahi oleh Nabi SAW. Nabi tak benar jual dalam masjid. Dia jual kaki lima tak apa. Ni dalam masjid, dalam kuliah duk jual barang. La ilaha illallah. Tengok kita hidup di zaman yang pelik.
Tapi zaman dulu pun ada dah gitu. Apa ulama hadis buat? Ulama hadis buat profiling ulama. Dia profilkan. Ni senarai ulama-ulama yang boleh diambil hadis daripadanya. Sifat dia A macam ni, B macam ni, gini. Dia kuat ingatan, dia orang soleh, dia tak pernah menipu, dia jujur, dia gini. Dia profiling. Ni nama senarai ulama-ulama yang sahih. Kalau dia dengar ustaz ni kaki tipu dia ni, dia pun tulis ustaz ni fulan pendusta. Walaupun orang panggil dia ustaz, tapi profiling ulama hadis akan kata orang ni pendusta. Ataupun dia kata fulan dhaif. Tuan-tuan ingat orang yang tersenarai dalam kitab-kitab hadis dhaif tu, orang yang duk panggil bahasa kita apa? Cokia kau panggil. Bahasa orang tepi jalan, hak duduk main pakar seluar jing belus ke apa, duk main apa tu, main guli, main takraw, kau main apa tepi jalan. Tak. Orang yang tersenarai dalam kitab ulama hadis ni, walaupun dia tu dhaif, perwatakan dia sebenarnya dia adalah orang yang terlibat dalam majlis ilmu. Dia orang mengaji, macam-macam kita ni juga. Tapi bila ulama dengar dia punya hadis, hari ni dia cerita lain, esok dia cerita lain pula. Mari cerita hadis lain, ni cerita lain. Dia pun tanda hadis dia ni lemah sebab berubah-ubah. Profiling kan ulama. Jadi kita hari ni pun kita kena profile. Kalau tiba-tiba mari ustaz ni cerita tentang hadis, ikutlah Nabi, baca Quran, baca hadis, kita kata ustaz ni mengajak kepada sunnah. Biarlah orang panggil gapo pun, sayangilah orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Mari seorang lagi dengar cerita palsu, tuan-tuan, Allahu Akbar, dia punya cerita baik sembang, kambing pun boleh terbang, dia punya cerita. Kita berkata ustaz ni kena hati-hati. Ada ustaz popular cerita tentang cerita, dia motivator, nak suruh orang menangis cerita waktu dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah dia tengok Nabi pergi ke rumah wanita, seorang wanita Yahudi. Dia menyapu, kemudian dia suap makan. Lepas tu lepas daripada Nabi wafat, Abu Bakar pergi sambung ke rumah Yahudi tu. Abu Bakar pun nyapu, buat-buat makanan, dia bagi kepada Yahudi tu. Lepas tu Yahudi tu tanya, mana orang yang datang sebelum ni? Abu Bakar kata, tak, akulah datang. Dan Yahudi tu kata, tak ada, bukan, orang lain. Kenapa kamu kata orang lain? Tak, orang sebelum ni dia datang, dia suap aku. Kamu datang, kamu tak suap aku. Dia kata, makcik, orang yang datang sebelum ni dah tak ada dah. Siapa dia bagi tahu aku, siapa dia? Dia adalah Muhammad. Menangis, sedih pakak menangis belaka. Kita dengar tu, sedihnya cerita Nabi, ya Allah. Tuan-tuan, palsu. Tak logik. Yahudi ni selama Nabi pergi rumah dia tak kenal dia ni Nabi. Apa Nabi selama pergi tak pernah dakwah kepada Yahudi ni masuk Islam? Nabi buat tu kerana kerja-kerja kebajikan, kemanusiaan. Nabi kalau dia buat baik, tujuan dia untuk dakwah. Mustahil orang ni selama Nabi pergi, dia tak tahu ni Nabi. Nabi tak pernah ajak ke dia masuk Islam, tak pernah ajak dia beriman kepada Allah. Mustahil. Yang kedua, dalam cerita tu Abu Bakar kata, tak, saya lah datang sebelum ni. Abu Bakar dia kata menipu. Abu Bakar ni As-Siddiq. Tapi kalau saya tak bagi tahu cerita ni palsu, ibu-ibu percaya tadi saya cakap, betul lah ustaz, menangis sedihnya kita sayang pada Nabi. Palsu. Ulama hadis dia buat, dia tahu mana-mana angle, mana-mana cerita menyalahi kaedah umum.
Sifat Nabi yang suka berdakwah, Abu Bakar yang tak pernah menipu. Macam cerita kita tadi, Quran dengan manhaj talaqi. Ini semua kaedah-kaedah umum dalam agama. Kita semua tahu. Bila orang mari cerita benda yang menyalahi kaedah ni, kita boleh detect. Kita kena ada AI, Artificial Intelligence, macam dalam telefon. Buat satu benda, ting, dia keluar lalu. Dia keluar alert merah ke apa semua. Pasal apa? Kita dah bina ulama-ulama hadis, dia buat profiling. Kaedah dalam agama ni macam ni. Kalau orang cerita menyalahi kaedah, ketahuilah dia adalah palsu. Tu baru tahu cerita. Banyak cerita lagi lah. Tu kita tak lagi cerita Sa'labah tak nak bayar zakat. Berapa tahun dah kita dengar cerita Sa'labah tak nak bayar zakat. Dulu dia orang baik, kemudian minta Nabi jadi kaya, lepas tu dapat kambing penuh satu. Lepas tu tak pergi solat Jemaah pergi seminggu sekali kat semaya Jumaat. Lama akhirnya semaya Jumaat tu tak pergi. Lepas pada tu Nabi wafat, dia pun lepas tu dia pun taubat. Nak bayar zakat, Nabi tak terima zakat dia. Nabi wafat, Abu Bakar pula mari. Dia nak bayar zakat kepada apa? Abu Bakar pula tak terima. Zaman Umar dia khalifah, Umar pun tak nak terima zakat Sa'labah. Mari kita dengar cerita. Betul ke cerita lagu tu? Ni, ada ke logik ke seorang yang bertaubat Nabi tak terima taubat dia? Orang yang sejahat-jahat orang lawan Nabi di Mekah tu, waktu Nabi tawan kota Mekah, Nabi maafkan semua. Idhabu fa antumut talaqa. Ikrimah bin Abi Jahal, musuh Islam, taubat. Orang dia pernah bunuh pun orang Islam. Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Al-Walid, dulu panglima lawan Islam, bunuh ramai sahabat Nabi. Tapi bila sampai dakwah Islam kepada dia, dia taubat. Nabi terima tak taubat dia? Nabi terima. Mari mana cerita Sa'labah Nabi tak terima? Abu Bakar As-Siddiq pun tak terima. Ya salam. Umar pun tak terima. Allah Ta'ala insya-Allah lebih pada cerita orang 100 orang bunuh 100 nyawa. Kan? Orang hak bunuh 99 nyawa dia nak taubat, dia pergi orang alim tu kata tak boleh dah, Allah tak terima dah taubatmu. Kalau dia bunuh pula orang tu, lebih kurang tu kalau tak nak terima taubat. Betul ke Nabi ni tak nak terima taubat? Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi ni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ni dengan orang mukmin ni rauf, lemah lembut dia, rahim, penuh kasih sayang kepada orang mukmin. Tiba-tiba orang nak taubat Nabi tak terima. Hai pelik. Hak kita tahu orang nak mengaku dosa Nabi tolak. Mari kata Rasulullah aku berzina, Nabi paling tak nak dengar. Ya Rasulullah aku berzina, Nabi paling tak dengar. Ya Rasulullah berzina, Nabi kata sahabat bangun tengok cium mulut dia, betul dia ni tak mabuk ke apa ni? Kata aku mabuk dia. Sahabat kata cium tak ada bau arak, dia tak mabuk Rasulullah. Mau sebut apa dia mau buat? Aku telah berzina kata. Seperti mana seorang lelaki mendatangi isterinya, clear dia mengaku depan Nabi. Dan mengaku Nabi pun jatuhlah hukum. Tapi kita tahu maknanya Nabi ni lebih rahmat, kalau boleh biarlah orang tu taubat. Tiba-tiba mari cerita orang taubat Nabi tolak. Hai, kok mana? Ni kena belajar ni banyaklah. Kalau kita belajar berilmu periwayatan macam mana ulama-ulama hadis buat profil, kita akan jumpa macam mana orang-orang sanggup menipu di atas nama agama. Oi, takut tak? Takut tak? Takut tu kena belajar. Belajar dan profiling kan ustaz kita belajar. Kita kata ustaz ni dia cerita hadis dia cerita. Dia cerita Quran je. Ajak kepada kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada ulama-ulama yang benar.
Ni kita profiling. Ni dia suka mengajak kepada sunnah. Mari hak ni cerita satu ayat je dia baca. Hak lain lepas pada tu saya pergi sana, pak cik saya, pak saudara saya, tok saya, semua saya belakang ni. Lepas tu cerita pengalaman dia, kejadian banjir, habis seluruh dunia dia jadi macam pembaca berita. Padahal majlis ilmu. Akhir sekali kita kata ustaz ni pembaca berita. Tulis kat tu je lah. Pasal apa? Sebab kita tahu profiling. Hak ni tak berapa nak percaya mana. Kalau hak ni dia kita tahu hadis, cakap sumber dia hadis ni, riwayat sekian. Profiling kan, supaya kita terima apa yang sahih saja. Bukan semua benda hak lalu depan kita tu kita ustaz kata kita terima belaka, jangan. Mari orang ni cerita hadis, cerita pelik. Amalan pun pelik. Bila kita tanya daripada sunnah, tak ada bukti, tak ada jalan. Kita kata saat ni kita question mark, belum dipastikan kebenaran dia. Dalam istilah ulama hadis dia ada majhul. Orang majhul ni orang yang question mark. Kita tak pasti dia ni betul ke tak betul, question mark. Status orang majhul ni kita tak ambil ilmu daripadanya sehingga kita pasti. Betul-betul pasti kita pun cek balik. Dah dia majhul, kita tak tahu status, kita pergi tanya ustaz yang sudah dikenali status dia, orang yang tahu hadis. Ustaz, ada seorang ustaz ni saya tak pasti dia ni lagu mana, tapi dia ada cerita sekian. Apa hukum dia ustaz? Apa status hadis ni? Kita tanya orang lebih tahu. Kita kena profiling supaya bukan semua orang kita ambil ilmu daripadanya. Kalau tidak kita jadi macam hatibul lail panggil. Orang yang kutip kayu api di malam hari. Nak cari kayu api, balik rumah buka guni. Dalam guni kayu api ada kayu, ada tulang, ada najis hok kering, disangka kayu api. Padahal bukan semua hak dia ambil tu kayu api. Sebab apa? Sebab dia kutip kayu api di malam hari. Orang Arab panggil hatibul lail. Orang yang kutip kayu api di malam hari. Sebaliknya kembali. Kita boleh question, ustaz lepas kuliah pun tak apa kalau tak saya tanya dalam kuliah. Ustaz, hadis yang ustaz bagi tahu tadi riwayat apa saya nak rujuk. Ataupun ayat Quran tadi ustaz, ayat berapa ustaz ayat Quran? Saya duduk dalam satu grup ustaz-ustaz ni. Banyaklah kita dalam banyak grup. Ada satu tahun tu dia tu kebetulan tahun 26 Disember. Dia orang tahu 26 Disember ni banjir di Aceh berlaku 26 Disember. Kau ni pula di 26 Disember. Macam-macam tarikh. Dia kata betul lah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran juzuk yang ke-26 kami akan temukan antara laut dan daratan gini-gini cerita kebinasaan. Saya ni kata aku tak pernah dengar ayat ni. Ayat mana dalam juzuk yang ke-26 ayat ni? Saya pun tanyalah forwardnya, ustaz tu forward. Juzuk 26 ni ayat berapa? Kita kalau betul, kita tengok mau ada ceramah juga kan. Cari ternyata tak jawab. Hak je forward tu pun tak jawab. Kita pun ambil tu, tanya Syekh Google lah kitanya. Ambil ayat hak dia forward tu, hak ustaz tu forward, keluar ada dalam Bible terjemahan Indonesia. Bukan ayat Quran. Betul Allah berfirman kan, Bible pun Allah berfirman juga. Rupa-rupanya bukan ayat Quran, ayat dalam Bible. Saya baik kita double check. Kalau hak dah main forward saja tu, kita pun forward juga. Kau siapa pernah dulu forward 26 Disember tu, ingat tak? Mesej tentang 26 Disember tu. Bahaya. Baik kita tak tahu daripada kita buat tahu. Antara adab bila kita tengok orang ni, adab dengan ilmu, kita tanya dia, kata tunggu dulu saya cek. Dia tak tahu, saya tak tahu masalah ni. Wallahu ta'ala alam. Itu menunjukkan bukan dia jahil, itu menunjukkan dia jujur. Kalau tanya ustaz banyak tu, ustaz apa sahaja? Saya tak tahulah. Ustaz saya tak tahu ni, saya tak tahulah. Satu, bila kita dengar dia ngajak ada ilmu, tapi bila kita tanya dia tak boleh jawab. Jangan kita kata ustaz ni jahil, tak. Ustaz tu jujur sebab dia jawab dia tak tahu. Dia tak berani untuk kata benda-benda hak di luar dari ilmu dia. Dia jujur. Imam Malik orang pernah tanya berpuluh soalan, dia jawab tak tahu.
Orang kata, mu Imam Malik tak tahu. Aku nak bagi tahu semua orang, mu tak tahu. Dia kata, kan bagi tahulah. Imam Malik tak tahu. Imam Malik jawab tak tahu. Pasal apa? Sebab dia tak berani untuk jawab benda hak dia tak tahu. Dia jujur. Sebaliknya kalau semua jawab, tanya jawapan, ada belaka jawapan dia. Ni, tanya gitu jawab, tanya gini jawab. Sepelek ada orang sama buat sepelek dia. Tahu buat sepelek. Buat sepelek ni buah memang kalau kita kata jurus, kalau jurus dalam silat jurus silat ada buah istimewa dia lah. Hak dia tak ajar ke anak murid dia. Jadi anak murid dia serang boleh dia tepi tong tang panggil buah sepelek. Ada je jawapan dia. Jadi maknanya kita kena tahu, kita tengok yuk. Dia ni betul ke dia tahu belaka ataupun sebenarnya dia main hentam je jawapannya. Di sebalik jawapan saya tidak tahu tu, di sisi ulama hadis, di sisi yang kami belajar, berkata tidak tahu adalah separuh dari ilmu. Bila dia kata saya tak tahu, sebenarnya separuh dari ilmu duduk di pada jawapan aku tidak tahu. Sebab apa? Sebab satu, ilmu ni luas. Yang kedua, Allah tu menunjukkan kejujuran dia. Tapi kita kalau dengar ustaz ni tak tahu, gapo ustaz ngajar kalau dah tak tahu kan? Dia ngajar hak dia tahu. Dia jujur di saat dia kata dia tak tahu. Cek baliklah hak dia ngajar tu, bukan kita tolak dia ngajar tak. Tapi jangan berkata tanpa ilmu. Allah Taala kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu dhalika kana anhu mas'ula. Dalam surah Isra, ambil nombor ayat ni. Surah Isra ayat 36. Okey. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu dhalika kana anhu mas'ula. Semua anggota-anggota itu akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Dan Allah Ta'ala kata dalam ayat lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih tahu kalau kamu tak tahu. Ya? Dan Allah sangat murka. Syaitan pun suruh kita, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan ni dia suruh kita buat benda buruk dan benda fahsyat, benda keji, dan dia suruh kata benda yang kita tak tahu, terutama dalam bab agama. Surah Al-Baqarah ayat 169. Surah Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya ia, yakni syaitan, mahanya menyuruh kamu melakukan perbuatan jahat dan perkara keji, dan dia menyuruh supaya kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tak tahu, termasuklah berdusta atas nama Allah, ialah bagi tahu fadilat amalan. Kata buat begini dapat pahala sekian, buat gitu dapat pahala begitu. Macam mana kamu tahu? Pahala ni Allah yang bagi. Kau kamu yang bagi, tak Allah bagi. Macam mana kamu tahu Allah akan bagi pahala sekian-sekian kalau tak ada Quran, kalau tak ada hadis? Maknanya kamu menipu atas nama Allah. Itu penting kita menuntut ilmu sangat-sangat penting. Pakak-pakak carilah majlis ilmu yang benar, yang menepati sifat majlis ilmu.
Ya. Jangan sekadar berdasarkan like, followers tak tu ramai, cakap dia sedap, wajah dia handsome. Itu semua bukan indikator dalam majlis ilmu. Indikator majlis ilmu ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibawa perkataan-perkataan ulama secara benar dan adil. Wallahu ta'ala alam. Hari ni tak masuk topik kitab kita ni, tapi penting lagi daripada tu supaya kita ambil lepas ni profiling ulama tu ni. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada deh, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah Taala redha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk kebaikan. Dan jangan lupa doa untuk minta hidayah kepada yang benar. Kalau boleh hafal doa ni, dan doa ni boleh kalau dibaca waktu iftitah dalam solat, terutamanya solat malam. Sebab ini termasuk daripada sunnah Nabi. Antara doa iftitah Nabi ialah Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Panjang panjang. Tapi doa saya sebut maksud dia. Nak cari nak hafal tu nanti pani kita bagi reference dia. Maksudnya Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail, ya Allah Tuhannya Jibril dan Mikail. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui benda gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadik, engkaulah yang menghukum apa yang berlaku di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi yakhtalifun, dalam apa yang mereka perselisihkan. Jadi hamba-hambamu ni berselisih pendapat, engkaulah yang menghukum mana yang betul. Sebab kebenaran tu milik Allah, bukan kita. Bukan saya yang betul. Saya tak ada hak untuk kebenaran dan kebatilan. Yang sebut betul dan batil Allah. Apa yang Allah Ta'ala kata baik, baiklah dia. Apa yang Allah Ta'ala kata buruk, buruklah dia. Walaupun manusia menganggap sebaliknya. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik, pada apa yang diperselisihkan dari kebenaran. Dengan izinmu ya Allah berikan kepadaku hidayah. Fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, kerana sesungguhnya engkaulah yang memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Habis. Kalau kita boleh baca dalam doa iftitah salat, dan kita juga boleh baca di luar daripada salat sebagai doa umum, insya-Allah mudah-mudahan Allah pandu kita. Kalau tak boleh baca yang tu pun, kurang-kurangnya waktu kita baca Al-Fatihah, kita sebut ihdinas siratal mustaqim tu, dalam hati kita betul-betul kita minta dengan Allah petunjuk. Jangan sekadar baca di mulut je. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hati kita tak ada pun rasa meminta tu. Paling-paling waktu kita baca Al-Fatihah, hadirkan rasa ini adalah permintaanku ya Allah, agar engkau tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Pasal apa? Hidayah ni barang mahal. Ni
Allah bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi. Siapa Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala tak bagi. Mahalnya harga hidayah. Ni, jadi waktu kita minta baca doa Fatihah tu, baca surah Fatihah, hadirkan rasa meminta, perasaan minta. Minta dengan Allah apa dia? Jalan yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh tak? Dua kali tutup ni tak kena. Jadi wallahu taala alam tu khailah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.